Tapi mata saya ni waktu tu masih lagi tak boleh nak lelapkan. Terpusing kiri, terpusing kanan, tak boleh juga saya ni nak lelapkan mata. Entah kenapa, entah malam tu rasa rimas sangat. Hati pun rasa tak syok sangat. Nak kata malam tu panas, tak juga. Bila dah tak boleh tidur macam ni, saya pun ambil keputusan lah untuk pergi ke dapur nak buat air Milo. Air Milo panas lah macam tu. Perkena Milo panas dulu, barulah senang nak tidur je tak? Jadinya saya pun berjalan lah ke dapur ni. Sampai kat dapur, saya bancuh air Milo apa semua. Siap je, saya terus duduk dekat dapur tu. Minum air panas tu. Dan masa saya tengah minum air Milo tu, saya dengar. Shh, shh, hey, sinilah, sinilah, sinilah. Aku kat tingkap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ni kita nak ceritakan kita berkenaan dengan kelas malam. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama pada malam ni, kita terus dengan kisah kelas malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini, ayah saya ni masih bekerja sebagai seorang pegawai polis di sebuah daerah dalam negeri Johor. Dan kami sekeluarga ni tinggal di kawasan perumahan pegawai polis yang pada ketika itu masih lagi rumah tu rumah papan lah. Macam barek-barek polis zaman-zaman dulu tu. Macam tu lah lebih kurang masa saya waktu ni. Dan kawasan perumahan tempat saya tinggal ni merupakan tempat bersejarah. Kata orang lama-lama, ini adalah kawasan tentera Jepun dan tempat mereka penggal ataupun potong kepala orang. Dan kisah ni berlaku sewaktu saya ni masih di bangku sekolah. Yang seingat saya pada masa tu dalam darjah 6 lah. Dan sekolah saya ni pula jenis rajin lah buat orang kata kelas-kelas tambahan, kelas-kelas malam ni bagi murid-murid yang bakal menduduki ujian UPSR. Disebabkan jarak rumah saya dengan sekolah ni dekat je. Jadinya saya pun pergi ke sekolah jalan kaki, balik daripada sekolah pun jalan kaki je. Dan selalunya pergi dengan balik sekolah ni saya dengan member saya. Jadinya pada malam yang malang tu lah, saya macam biasalah pergi ke kelas ni jalan kaki. Tapi hari ni member saya tu tak datang sebab tak sihat kata dia. So malam tu saya pun jalan lah sorang-sorang. Sewaktu dalam kelas tu fikiran saya ni melayang-layang sebab risau sebab terpaksa balik ke rumah ni nanti jalan kaki. Sorang-sorang pula tu. Dah lah kelas ni habis pukul 10 malam. Tambah lagi malang pula. Malam tu kelas saya ni lambat pula habisnya. Dalam pukul 10 suku baru habis. Dan bila dah habis kelas tu, saya pun baliklah ikut pintu belakang sekolah ni. Sebab pintu tu lah memang satu pintu yang untuk pergi ke kawasan rumah saya. Dah lah saya seorang je yang ikut pintu tu. Dan terpaksa jalan kaki seorang-seorang pula malam tu. Dalam hati saya waktu tu memang dah rasa tak tenteram dah. Dah rasa tak syok je waktu tu. Nak ikut jalan shortcut ke nak ikut jalan biasa Alamak.
Jalan shortcut ni sebenarnya dia lagi senang lah. Cuma saya kena lalu dekat beberapa kawasan tu yang penuh dengan pokok-pokok. Tapi disebabkan gelap, saya pun pilih lah jalan yang biasa je. Sebab ada rumah-rumah dekat situ. Jadinya rasalah lebih selamat sikit. Dan saya pun jalan macam biasa je. Mula-mulanya semuanya okey je. Belum ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi bila dah sampai setengah jalan tu, saya dengar macam ada suara manggil-manggil nama saya. Nurul, Nurul, Nurul. Ish, ada orang panggil nama aku ke ni? Dan saya pun terkejut lah. Siapa pula yang panggil saya ni? Dan saya waktu ni kan, saya biarkan je. Malas nak layan. Tapi saya dengar lagi. Nurul, Nurul, Nurul. Dan saya pun tolehlah belakang. Sebab ingatkan memang ada orang yang panggil. Tapi bila saya toleh, tak nampak sesiapa pun dekat belakang. Dan saya dah mula takut dah masa ni. Tapi saya kuatkan semangat juga untuk teruskan lagi berjalan. Sambil membaca-baca ayat kursi ni. Nasib baiklah time ni memang dah hafal ayat kursi ni. Tapi tak tahulah sama ada betul ke tak bacaan saya pada waktu tu. Yelah, sebab waktu tu memang dah tengah-tengah takut sangat-sangat. Sampai je kat jalan hujung lorong ni lah. Saya terpaksa jalan di antara dua buah rumah yang saling bertentangan. Dan dua buah rumah ni memang dah lama kosong. Tak ada penghuni. Tambahan pula kawasan rumah ni, orang dekat barek ni kata kawasan ni keras. Dan yang lebih menyeramkan lagi, dekat kawasan rumah ni ada banyak pokok-pokok pisang. Dan sewaktu saya jalan dekat area rumah ni, saya dah rasa macam tak sedap hati dah. Sebab macam rasa kena perhatikan je. Dan saya tetap teruskan jalan secepat mungkin. Jalan untuk nak keluar daripada lorong tu. Dan bila saya dah keluar daripada lorong ni, saya dah menampaklah kat depan tu macam ada bukit sikit. Saya nak kena panjatlah bukit tu sikit untuk masuk ke lorong rumah saya. Entah kenapalah, tiba-tiba boleh pula terdetik dekat dalam hati saya ni nak toleh ke belakang. Bila saya toleh je ke belakang ni, terkejut saya dibuatnya. Sampai nak menangis dah rasanya. Sebab saya terlihat ada kelibat budak perempuan dengan berpakaian putih lusuh sedang berjalan dekat belakang saya. Memang terkejut habis lah waktu tu. Budak perempuan ni tak jauh sangat lah dia punya jarak dengan saya tu. Dalam 10 langkah ke belakang je macam tu. Dan saya bila dah terpandang macam tu, teruslah jalan lagi laju. Cepat-cepat saya jalan untuk nak balik ke rumah. Dari mulanya saya berjalan. Tapi bila saya terdengar lagi sekali, Nurul, tunggu aku Nurul. Dan saya apa lagi berdesup lari tak cukup tanah waktu tu. Dan sampai dekat lorong rumah saya ni, saya masih belum rasa tenang lagi tau. Walaupun kawasan kat situ dah terang dah. Dan saya ni masih terasa-rasa je macam benda Allah tu ada lagi ikut kat belakang. Cuma saya je tak nampak. Dah separuh jalan nak sampai kat rumah tu, terus saya jerit panggil mak. Bagi salam dekat mak, suruh mak bukakan pintu. Dan saya ingatkan, saya dah boleh lah rasa lega sebab dah sampai kat rumah ni. Tapi fikiran saya meleset sama sekali. Lepas saya dah masuk dalam rumah, dah tukar baju semua, nak pakai baju tidur kan, dan nak tidur apa semua, saya pun berjalanlah menuju ke ruang tamu. Saya pun bentang tilam untuk nak tidurlah kat situ. Dan tiba-tiba dekat depan ni, saya terbau sesuatu. Bau apa ni? Wanginya. Dan wangi dia tu macam bau wangi bunga tau. Dan terus saya tersenyap dah. Dan saya pun terus baring. Bila dah baring. Agak lama jugalah saya dah baring waktu tu. Bau wangi bunga pun tadi dah hilang dah. Tapi mata saya ni waktu tu masih lagi tak boleh nak lelapkan. Terpusing kiri, terpusing kanan. Tak boleh juga saya ni nak lelapkan mata. Entah kenapa, entah malam tu rasa rimbas sangat. Hati pun rasa tak syok sangat. Nak kata malam tu panas tak juga. Bila dah tak boleh tidur macam ni, saya pun ambil keputusan lah untuk pergi ke dapur nak buat air Milo. Air Milo panas lah macam tu. Perkena Milo panas dulu, barulah senang nak tidur je tak? Jadinya saya pun berjalan lah ke dapur ni. Sampai kat dapur, saya bancuh air Milo apa semua. Siap je, saya terus duduk dekat dapur tu. Minum air panas tu. Dan masa saya tengah minum air Milo tu, saya dengar. Shh. Shh. Hey. Sinilah.
Sinilah. Aku kat tingkap lah. Saya apa lagi, terus letak air Milo dekat atas meja tu, terus saya pergi ke depan semula dan langsung saya ni tak berani nak toleh ke tingkap tu. Dan malam tu saya memang langsung tak boleh nak tidur. Macam-macam bunyi yang saya dengar. Dan sekian, dan itu je lah kisah saya. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya. Dan ini adalah kisah seram pembukaan pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah pembukaan pada malam ni. Sebab malam ni kita ada lagi 2 kisah. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kita terus ke kisah yang kedua. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang kedua pada malam ni. Masih sama lagi kisah berkenaan dengan kelas malam tadi. Jadi kita terus dengan kisah yang nombor 2. Assalamualaikum, nama saya Ain dan saya ni dulu boleh nampak alam lain ni. Dalam kata lain, orang kata dalam erti kata lain, sixth sense lah lebih kurangnya. Dan saya pun tak pasti sebenarnya apa yang saya ada ni, anugerah ke ataupun satu gangguan. Dan kali ni saya nak cerita masa saya sekolah rendah dulu. Sebenarnya sekolah saya ni agak pedalaman lah juga. Sebab kalau yang tak pernah pergi sini, memang tak akan tahu sekolah ni ada dekat tempat saya ni. Yang saya dengar, dulu-dulu tapak sekolah saya ni adalah hutan, bekas hutan lah. Lepas tu masa nak bina sekolah saya ni, banyaklah juga dugaan-dugaannya. Dan pernah sekolah saya ni terbengkalai selama 6 bulan. Lepas tu, pada tahun 1963, barulah sekolah ni siap didirikan. Masa saya sekolah dekat situ, tak payah cakap lah apa benda yang saya nampak kat situ. Boleh dikatakan semua benda saya dah nampak kat situ. Masa dalam kelas lah, dekat tandas lah, dekat kantin lah. Dan yang saya nak ceritakan ni berlaku masa saya darjah 6. Biasanya kalau tahun peperiksaan ni, mesti cikgu buat kelas tambahan kan? Okey. Tak cukup dengan kelas tambahan hari Jumaat, hari Sabtu pun cikgu buat juga kelas tambahan pada waktu sebelah malam je. Dan kelas malam tu pula tak adalah katanya diwajibkan pun, hanya untuk mana-mana pelajar yang nak join je. Oleh kerana saya ni dulu kira top student lah juga time ni, lepas tu dia letak smiley kat sini. Saya pun beria-ia lah nak join kelas tambahan ni. First kali saya pun mestilah minta izin dengan ayah ni, saya nak join kelas malam ni. Tapi ayah saya ni sekeras-kerasnya, tak boleh kata dia. Yelah, pergi sekolah siang-siang pun dah nampak macam-macam. Kalau malam lagilah macam-macam kata dia kan. Tapi disebabkan saya ni punyalah bersungguh-sungguh waktu tu merajuk kat dia, ayah saya pun izinkanlah. Dengan syarat, tu sekarang pergi tu duk belajar dalam kelas je. Tempat lain tak boleh jejak tau. Jangan pula ngada-ngada merayap sana merayap sini. Itulah syarat dia. Nak tak nak, saya pun okey je lah. Walaupun saya ni memang kerap kali pergi tandas. First week ni okey je tau. Semua okey. Saya dah pergi kelas tambahan apa semua okey cun. Tak ada apa sebarang masalah pun. Dan second week tu, cikgu sains kita orang ni rancang nak buat eksperimen. Konon-kononnya kan, nak buat eksperimen memang sah-sah lah kena buat dekat makmal. Makmal tu pula terletak dekat bangunan yang baru siap. Kiranya baru lagi lah. Sebab masa tahun tu, sekolah saya ni tengah buat renovation. Dan tepi bangunan tu semak samun. Dan makmal saya ni terletak dekat tingkat 3. Bangunan tu ada 4 tingkat semuanya. Cuma yang dekat tingkat 4 tu masih kosong lagi. Tak ada buat apa-apa pun kat atas tu. Kelas apa pun tak ada. Sebab guru besar masih belum decide lagi nak buat apa dekat atas tu. Jadinya pada malam tu lah, saya pun dah sampai dekat sekolah, nak naik lah pergi ke makmal tingkat 3 tu. Masa saya naik tangga tu, kawan saya Su ni memang pimpin saya rapat-rapat. Sebab katanya takut saya ternampak benda tu. Jadinya nak dijadikan cerita, masa tu kita orang nak buat eksperimen pasal pertumbuhan biji kacang hijau. Disebabkan tu bangunan baru, sumber air masih tak disediakan lagi. Jadinya kita orang kenalah basahkan kapas dekat toilet bangunan sebelah sana. Dalam kumpulan saya ni ada 4 orang lah. Dan semuanya penakut yang amat.
Jadinya terpaksalah saya lah yang kena pergi ambil air tu. Dan Su ni terpaksalah follow saya. Dia lah kena ikut. Acah-acah nak jaga saya lah konon-kononnya waktu tu. Dan kumpulan ni ada 6 tau. So wakilnya mesti kena 2 orang setiap satu kumpulan. Jadinya 12 orang lah total. Semua orang ni yang turun untuk pergi ambil air. Dan cikgu suruh kita orang pergi ramai-ramai. Sebab kalau jadi apa-apa nanti senang. Jadinya masa turun tu, ada classmate lelaki saya ni, Aizal tau nama dia. Yang mulut dia ni memang jenis tak ada insurans je lah. Boleh pula dia cakap dengan saya macam mana tau. Ira, kau kalau nampak benda tu sekarang, kau tegur lah Manalah tahu kot-kot dia nak kawan dengan kau ke. Dan bila saya dengar je dia cakap macam tu, saya pun malas lah lantak kau lah. Saya pun malas lah nak layan kan. Saya diamkan aja. Dan Su ni pula dia kira jenis macam orang kata warak sikit lah. Kira Islamik sikit lah. Sebab tu lah dia ni boleh lagi stay kawan dengan saya. Dan kalau kawan-kawan yang lain tu memang tak lah. Sebabnya semuanya takut dengan saya punya orang kata kelebihan tu lah. Sampai dekat tingkat bawah sekali tu, kita orang kena kira balik semula. Biar cukup 12 orang. Kot-kot ada yang tertinggal ke, ada yang tercicik kan. Jadinya bila dah kira ni, kita orang dapat tahulah. Masa duk kira tu, saya lah tukang kiranya. Saya kira, saya nampak ada orang berjalan belakang si Aizal tu. Dan pengiraan saya waktu ni berhenti sekejap. Saya bukan apa, cuma nak pastikan tu orang ke tak orang tu kan. Jadinya saya pun cuba perhatikan betul-betul. Tengok muka dia. Tapi tak nampak apa-apa. Dan saya tengok daripada sisi lain pula. Saya pergi tempat yang macam nampak ada cahaya sikit. Tengok juga pun masih sama. Masih tak nampak muka dia. Dia nampak macam kabur-kabur macam tu kan. Dan saya pun buatlah speculation sendiri yang benda tu bukan orang. Dan tandas sekolah saya ni depan belakang tau. Maksud depan belakang ni, dekat depan tu tandas perempuan. Yang dekat belakang pula tandas lelaki. Jadi masa masuk tandas tu, satu pintu ni tertutup. Dan kita orang ni waktu ni langsung tak syak apa-apa pun. Dan masa tu saya ni dalam keadaan gelap-gelap dalam toilet tu masih jugalah macam tercari-cari. Takut-takut benda tu ada lagi. Dan saya tengok dalam cermin depan sink tu tak ada. Atas ceiling pun tak ada. Dalam cubicle pun tak ada. Dan saya pun bila dah tengok semua dah tak ada, lain clear lah. Dah rasa tenang lah masa tu. Lepas siap ambil air apa semua pun berkumpul lah depan tandas perempuan tu. Dan waktu ni bila dah semua dah siap kan, semua dah berkumpul depan tandas ni, saya perasan tau. Si Aizal ni yang tadi tu, yang mulut tak ada insurans tu, dah tak ada dekat situ. Dan saya pun tanyalah pada BFF dia. Syafiq, Aizal mana ? Bukan kau tadi dengan dia ke? Aizal tadi dia dah naik dululah. Dia kata dia malas nak tunggu. Tu yang dia naik dulu tu. Bila dah si Syafiq kata macam tu, kita orang pun malas nak fikir dah, orang dah naik dulu kan. Suka hati dia lah. Dan kita orang 11 orang ni pun naik lah pergi ke atas tu, naik ke Makmal. Masa naik tangga tu, saya fikir satu je. Senakal-nakal si Aizal tu, dia ni tak pernah pun tinggalkan si Syafiq ni. Tapi saya tak fikirlah benda-benda yang negatif waktu ni. Sampai kita orang dah naik atas, sampailah dekat Makmal tu. Dan cikgu pun suruhlah kita orang start buat eksperimen. Tiba-tiba, bunyi macam kursi meja dialih-alihkan dekat tingkat atas. Dan kita orang waktu tu memang dah rasa pelik sangat-sangat. Sebab dekat atas tu mana ada apa-apa. Jangan kata kursi meja, apa benda pun tak ada. Kosong je atas tu. Dan time ni semua dah duduk. Orang kata dah kalut dah. Semua masing-masing ni dah sibuk nak keluar. Tengah duduk dalam kalut-kalut tu, si Syafiq ni pun datang dekat saya. Ain. Kau nampak tak Aizal lah? Aku daripada tadi cari dia, tak ada lah. Bukankah tadi kau kata dia dah naik dulu? Dan masa kita orang tengah bercakap ni, tiba-tiba cikgu sains saya ni tiba-tiba marah dekat seseorang tau. Aizal, masuklah. Awak buat apa dekat luar tu? Dan bila cikgu saya cakap macam tu, saya pun automatik lah tengok dekat pintu tu. Tapi saya nampak dekat depan tu bukan si Aizal. Apa yang saya nampak, perempuan dengan rambut panjang, pakaian dah rupa macam kain buruk dah, tengah terpaku dekat situ. Dan cikgu saya ni sekali lagi cakap, Aizal, masuklah cepat. Orang nak start kelas dah ni. Kamu ni dah kenapa terjerat je kat situ?
Dan waktu ni kan, saya dah tahu dah. Saya mesti nak kena buat sesuatu. Saya terus lari pergi dekat pintu depan tu. Saya tutup kunci pintu. Atas bawah saya kunci. Dan Syafiq ni pula, bila dia nampak saya macam tu, dia pun pergi dekat pintu belakang. Dia terus kunci pintu belakang tu. Dan masa tu, lampu dalam makmal kami ni dah berkelip-kelip dah. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan bila dah jadi macam ni, cikgu saya pun macam dah tahulah. Yang dia tegur tadi tu bukan si Aizal. Dia terus suruh kita orang ni kemas-kemas barang. Tapi bila dia suruh kita orang kemas barang ni, persoalannya, kita orang ni nak keluar ikut pintu mana? Dah benda Allah tu dekat luar sekarang ni. Dan saya pun suruh cikgu call Pak Gad yang ada kat luar tu. Suruh tolong kita orang. Dan masa cikgu nak call tu, boleh pula line telefon tak ada. Padahal kita orang ni tinggi dekat tingkat 3. Biasanya tempat-tempat tinggi line kan okey. Dan kita orang waktu ni dah duduk rapat-rapat dah. Dan masa tu jam dah pukul 10 malam. Sepatutnya kita orang dah balik dah time ni. Dan saya ni kan dah tak tahu nak buat apa ni. Fikir. Ish, takkanlah nak tidur dekat sini kot. Dan saya pun cakap dah dekat cikgu. Tak apa cikgu, biar saya yang pergi cek. Sebab saya ni, sebab saya ni kan dah biasa. Nah, nampak-nampak benda-benda macam ni. Jadinya saya ni tak adalah boleh dikatakan lemah semangat ke apa. Saya ni boleh tahan jugalah. Orang kata kental jugalah. Cikgu pada mula-mulanya macam tak kasih jugalah. Dan saya pun katalah dekat cikgu. Tak apa cikgu, ni kan dah pukul 10 malam. Mungkinlah ayah saya tu dah sampai. Kalau jadi apa-apa dekat saya, ayah saya kan ada. Jadi tak payah risaulah, lebih kurang macam tu. Dan ayah saya ni, bolehlah dikatakan, dia tahu jugalah dalam bab-bab hal-hal alam lain ni lah. Dan dia ni bolehlah berubatkan orang sikit-sikit. Kata cikgu tu dalam kasih tak kasih, saya pun gerak je. Saya pergi dekat pintu tu, saya tolak pintu tu buka perlahan-lahan. Bila pintu tu terbuka je, saya rasa angin kuat menerpa kat muka saya. Dan saya waktu ni, saya tak nampak apa-apa pun. Saya just cakap je. Saya tutup mata waktu tu. Dan saya kata, tolonglah. Aku datang sini nak belajar. Tak ada niat langsung nak kacau kau. Dan saya toleh ke belakang. Pandang dekat cikgu saya. Dan saya cakap, tunggu dalam dulu. Biar saya panggil ayah saya. Jangan bagi sesiapa keluar tau. Dan saya terus lari laju-laju. Turun ke bawah cari ayah saya. Dan memang betul lah sangkaan saya tadi. Yang ayah saya pun dah sampai dekat bawah tu. Dan saya pun cakap dengan ayah saya yang kawan saya ni hilang. Ayah saya pun teruslah ikut saya. Sampai dekat makmal tingkat 3 tu. Dan ayah saya arahkan semua pelajar ni keluar. Pergi duduk dekat tempat Pak Gad tu. Termasuklah saya ni sekali kena duduk kat situ, tunggu dekat situ. Dan saya ni sebenarnya risaukan ayah juga. Yelah, ayah saya ni seorang-seorang dalam sekolah tu duk cari si Aizal tu. Tapi ayah kata tak apalah, benda ni benda kecil. InsyaAllah ayah boleh settlekan, kata dia. Dan ayah saya terus redah masuk ke dalam tu, pergi dekat bangunan tadi tu, bangunan makmal tu. Dalam kita orang ni tunggu, dekat sejam jugalah. Lepas tu, barulah ayah saya ni keluar sambil bawa si Aizal ni sekali. Dan ayah saya cakap, Aizal ni tersesat dekat tingkat 4. Macam mana boleh tersesat? Yang itu saya tak tahulah. Dan ayah saya pun tak ada cerita. Lepas tu, cikgu memang tak masuk dah dalam makmal masa kelas malam. Dan seminggu jugalah si Aizal ni tak datang sekolah. Dan saya pun sebagai kawan yang misali lah, kawan yang baik, saya pun pergilah datang rumah si Aizal ni untuk melawat dia. Barulah saya tahu, sebenarnya dia bukan naik tingkat 4 tu seorang-seorang, kata dia. Kata dia, ada yang mengajak dia naik ke tingkat atas tu. Dan muka dia memang serupa dengan kawan baik dia tu, Syafiq tu. Dan dia ikutlah benda tu sampai ke tingkat 4. Lepas tu, dia tanya Syafiq tu, nak pergi mana ni? Makmal kan kat bawah, dia kata. Tapi Syafiq tu diam je tau. Lepas tu si Syafiq tu lari. Dia terus tak dapat nak kejar. Dan dia cari tangga, nak turun tangga tu. Tapi tak jumpa tangga. Sebab itulah dia duduk je dekat atas tu. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang kedua ni. Baiklah, sebab KSM masih ada lagi satu lagi kisah. Jadinya tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang ketiga.
Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan KSM. Semoga KSM dapatlah menghiburkan pada malam-malam anda begini. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Dan ini adalah kisah permulaan saya dapat melihat benda-benda gaib. Dan kejadian ni kira-kira terjadi 9 tahun yang lalu lah. Masa tu saya ni baru je 12 tahun dan nak menduduki peperiksaan UPSR. Dan saya ni dulu dengan kawan-kawan saya yang lain ni jenis tak dengar cakap cikgu, tak bagi tumpuan, suka main-main dekat belakang, selalu menyanyi-nyanyi, suka buat hal, suka buat masalah. Macam tu lah. Sampailah cikgu ni naik menyampah dengan kita orang ni. Dan masa tu sekolah saya ni dekat daerah utara Penang. Dan dalam sekolah saya ni ada satu kandang haiwan. Macam mini zoo lah. Dan dalam tu ada burung merak yang cantik. Ada arnab, ada ayam dan macam-macam lagi lah kat dalam tu. Okey, di samping tu, sekolah saya juga ada pondok tepi kantin. Dan sebelah pondok tu ada kolam ikan. Dan sebelah kolam ikan pula ada toilet. Dekat sinilah kejadian semua ni berlaku. Okey, kita terus dengan kisah dia. Jadi, satu hari tu, pengetua sekolah saya ni buat pengumuman lah untuk para pelajar yang hendak menduduki UPSR. Dan kami semua akan diberikan kelas tambahan pada waktu malam. Dan kami dibahagikan kepada 2 kumpulan. Saya kelas 6 cemerlang. Jadinya, saya masuk dalam kumpulan A. So bermulalah kisah saya pada hari Jumaat malam. Sebabnya esok tu Sabtu dan sekolah pun cuti. Mula-mulanya semuanya okey je. Semuanya elok, baik-baik saja. Malam yang dingin, suasana pun ceria. Dan pada malam tu 3 kelas digabungkan menjadi satu. Dan cikgu pun mulalah mengajar sekitar jam 8 malam. Dan masa tu saya ingat lagi kami belajar subjek sains. Dan dalam kelas saya ni duduk dekat bahagian belakang sekali. Ujung sekali dekat sebelah tingkap. Depan sikit je daripada pintu belakang kelas tu. Dan saya ni kan waktu tengah duduk-duduk sebab saya tak fokus pada apa yang cikgu ajar waktu tu. Saya ni asyik perhatikan je lah dekat luar. Yalah, nengok kan budak-budak kelas sebelah ni kejap-kejap keluar pergi toilet kan. Dan dalam fikiran saya masa tu, mesti diorang ni pun malas juga dia nak duduk dalam kelas ni kan. Sebab tu lah asyik keluar masuk je. Nak dijadikan cerita. Pada pukul 9 malam macam tu, kawan saya, si Heliza ni ajak saya temankan dia untuk pergi ke tandas. Dan saya sebenarnya waktu ni malas sebenarnya. Tapi apakan daya. Cikgu minta supaya 2 orang pergi ikut dia, temankan dia ni. So saya pun ajaklah kawan baik saya yang seorang lagi tu. Nama dia si Beda. Jadinya kami pun pergilah bertiga. Dan kami bertiga ni boleh dikatakan kita orang ni memang geng lah Dan pantang duduk sekali. Mesti ada je lah nak menyanyi lah, nak buat bising lah. Gelak-gelak macam Pontianak lah. Dan macam-macam lah. Perangai tak senonoh kita orang ni. Jadinya masuk on the way ke tandas tu, kami terserempak dengan budak-budak perempuan kelas sebelah tu. Dan diorang tengah duduk melepak dekat tangga. Dan time tu diorang beritahu yang tandas bahagian atas semua ditutup. Tandas yang dibuka hanyalah tandas dekat bawah sekali, tepi kolam ikan tu. Dan bila dengar macam tu, mulalah datang balik semula rasa malas saya ni balik. Malas sangat rasa nak turun ke bawah tu. Sebab kelas kami ni dekat tingkat 3, paling atas dan paling hujung sekali. Dan saya rasa waktu tu kan dah rasa macam nak balik di semula ke kelas kan. Tiba-tiba si Heliza ni tepuk bahu saya. Jom lah, temanlah aku pergi tandas. Aku dah tak tahan sangat ni. Sekarang kalau dah terjiti kat sini macam mana? Kau nak tolong kutip ke? Jomlah. Dan saya pandang si Beda. Beda senyum je kan. Dan si Beda ni pula memang jenis suka merayau tau. Jadinya bila dah semua dah macam ni kan, saya pun terpaksalah ikut je. Sampainya kami dekat tandas bawah tu, memang gelap gelita. Sebab lampu sebiji pun tak pasang kat situ. Yang terang pun cuma ada guard post je yang ada lampu. Dan kantin pun waktu ni nampak seram sangat. Padahal kalau siang hari nampak cantik je kantin tu. Dan masa dekat tandas tu, si Beda dengan si Heliza je yang masuk ke dalam. Saya pula tunggu dekat luar tu, dekat depan cermin. Sambil-sambil tu saya pun betul-betulkanlah tudung saya yang sengit tu. Tengah saya betul-betulkan tudung, masa itulah kerongsang ni pula boleh nak jatuh. Dan saya pun tunduklah nak kutip. Elok je saya berdiri tegak depan cermin tu, saya tersentak. Terus terkaku dekat situ. Sebab dalam cermin ni saya nampak ada bayangan perempuan yang tak bertudung dengan rambut dia paras bahu. Macam budak.
umur dalam 8 ke 9 tahun lah macam tu. Benda ni ataupun budak ni tunduk je dekat belakang tu. Dan saya ni apa lagi saya nampak kan, saya buat tak tahu je lah. Saya teruslah pakai kerongsang dan masih saya diamkan diri je waktu ni. Dan saya pun tak tahulah sama ada nak jerit ke nak pengsan waktu tu. Tapi yang saya tahu, budak 2 ekor ni yang kat dalam tandas ni lama betul tak siap-siap kan. Saya dah waktu ni dah mulalah rasa meremang, bulu roma tu dah start rasa naik tegak-tegak macam tu kan. Dah mula nak mencacak dah rasa. So, saya pun cubalah pandang pada budak tu lagi sekali. Saya tengok tangan dia tu pucat gila. Jadi saya pun paling ke belakang nak tengok dia betul-betul. Tapi dia tak ada dekat belakang tu. Dan bila saya toleh semula ke depan, saya pandang dalam cermin ni, masih nampak lagi dia ada dalam cermin tu. Aduh, sudah. Apa benda pula ni? Aduh, kenapa aku pula yang kena? So, dalam hati saya ni dah berdoa dah insaf dah. Dan berjanji tak nak gelak bernilai-nilai lagi. Asalkan saya terselamat daripada gangguan benda-benda gaib ni. Dan ini adalah pertama kali saya nampak benda macam ni. Dan saya dah mula rasa risau. Dah rasa takut dah. Tapi saya buat macam cool je lah waktu ni. Dan saya terus pergi ke depan pintu tandas si Heliza tu dan ketuk. Ja! Kau ni lama lagi ke? Takkan tak siap-siap lagi? Lama betul kau ni. Tapi, tak ada langsung jawapan daripada dalam tu. Senyap je. Dan saya pula tanya Bedah pula. Bedah? Cepatlah weh. Apa benda kau buat kat dalam ni lama-lama? Dan si Bedah ni pun tak jawab juga. Ya Allah, hujan apa benda ni? Apa asal pula diorang ni boleh tak jawab ni? Entah diorang ni nak kenakan aku kan je kan. Dan time ni saya masih takut lagi tau. Sebab saya masih nampak benda Allah tu dekat dalam cermin tu. Dan saya pun apa lagi? Takut punya pasal saya terajang pintu tandas diorang tu. Sampailah diorang keluar. Bingung korang ni. Aku panggil nyaut lah. Yang kau diam je duduk kat dalam tu dah. Kenapa? Lah kau ni. Kan aku tengah melabur. Lagipun kan Ustaz cakap tak elok berbual masa dalam tandas. Sudahlah kau ni. Dan saya pun barulah teringat. Masa masuk tandas tadi, saya memang ada buat bising. Gelak bernilai-nilai kat dalam tu. Dan yang paling teruk, saya cakap besar. Mencabar-cabar. Mungkin sebab itulah kot. Benda ni tunjukkan diri dia dekat saya. Dan rasa macam menyesal pun ada. Sebab buat perangai macam tu. Oi, Is! Cepatlah weh, terjegat apa lagi dalam tandas tu? Dah, jomlah masuk kelas. Dah pukul 9.45 ni. Kejap lagi dah nak balik dah. Dan diorang ni tengok saya pelik tau. Macam saya ni kena sampuk. Padahal saya cuma terkejut je dengan kejadian tadi tu. Saya nak cerita kat diorang ni sebenarnya. Tapi sebabnya diorang ni lagi penakut daripada saya ni. Jadinya waktu ni saya pun diamkan je diri ni. Sampailah kami lalu dekat depan mini zoo tadi tu. Tiba-tiba si Heliza ni tersentap. Dia terdiam, dia macam terkaku macam tu. Kau ni dah kenapa pula kau ni? Jalanlah cepat. Tu. Kat dalam tu. Kau tengok tu. Kat dalam sangkar tu. Dan waktu ni si Heliza ni tunjuk ke arah dalam mini zoo tu. Sambil tangan dia tu menggigil-gigil. Dan saya pun tengoklah juga. Dan alangkah terkejutnya saya dengan Bedah ni. Apa yang kami nampak adalah seorang budak perempuan duduk dalam sangkar tu. Aduh, apa benda pula ni? Dan hati saya ni dah mula rasa macam nak meletup dah masa tu. Si Bedah dengan si Heliza ni terus menjerit dan meracau dah. Dan saya ni dah gelabah dah. Tak tahu nak buat apa. Saya pandang je benda tu. Macam terkaku kat situ. Dan benda ni nampak sama macam benda yang saya nampak dalam cermin tadi. Dan waktu ni saya satu lagi perkara yang saya perasan waktu ni. Tak ada apa-apa pun yang jadi pada saya. Yang kawan-kawan saya ni dah macam terjerit-jerit dah terlompat-lompat dah saya tengok. Mungkinlah sebab saya pakai minyak kasturi hitam yang dibaca ayat-ayat suci agaknya. Yalah, yang ini minyak ni mak abah saya pesan suruh pakai. Okey, berbalik pada cerita tadi. Tiba-tiba si Heliza ni gelak dan terus lari tau. Dan si Bedah ni pula tiba-tiba lompat dekat atas meja batu tu dekat tepi mini zoo dan menggilai-gilai dekat atas meja tu. Dan masa itulah budak-budak kelas sebelah yang melepak tadi ni turun ramai-ramai dan diorang tanya saya kenapa. Dan saya pun bagi tahulah apa yang berlaku tadi. Diorang terus ramai-ramai ni lari naik ke atas tu panggil semua cikgu yang ada.
Budak lelaki dengan pakcik guard pula disuruh cari si Heliza yang lari entah ke mana pada malam tu. Dan cikgu terus telefon ustaz. Dan rumahnya tu berdekatan je dengan sekolah tu. Dan bila ustaz sampai, teruslah bacakan ayat-ayat suci apa semua. Sampailah benda yang ganggu bedah tu dah mula bercakap. Kata benda Allah tu yang saya dengar lah. Budak-budak ni, dia kata budak-budak ni kurang ajar, memekak dekat rumah aku. Macam itulah lebih kurang apa yang Bedah cakap. Dan akhirnya Heliza pun ditemui dekat tepi kolam ikan, sedang mencangkung dengan tudung dah tak mana dah waktu tu. Bedah dengan Heliza pengsan selepas dibacakan ayat ruqyah. Jadinya semua pun dah selesai apa semua. Dan itulah kelas tambahan malam yang tak akhir. Dan selepas tu, kelas tambahan malam terus dibatalkan serta-merta. Bermula daripada kes tu lah, tak ada lagi kelas tambahan lebih daripada pukul 5.30 petang. Rupanya tapak sekolah saya tu dulu tapak bendang lama. Dan katanya dekat situ tempat banyak orang kampung buang saka rupanya. Dan ini adalah pengalaman saya yang pertama sekali saya diganggu dan dapat melihat benda-benda macam tu. Dan sampai sekarang ni, saya masih lagi boleh nampak-nampak. Cuma sekarang ni bila dah besar sikit, dah terbiasa dengan benda-benda macam ni, dah mulalah rasa berani sikit berbanding dulu. So moral of the story is, jangan buat perangai tak senonoh macam saya ni ya. Dan jangan cakap besar ataupun mencabar-mencabar. Sampai di sini je lah dulu. Sekian, Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Disclaimer, semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.